أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kemudian khotib berpesan pada diri sendiri dan tuan-tuan yang hadir, marilah kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam erti melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Hari ini marilah sama-sama kita menghayati khutbah yang bertajuk ayat pengganas yang bertopik Islam. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah sama-sama kita merujuk pada sebuah hadis daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahawa beliau telah mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, di akhir zaman nanti akan muncul sekelompok ataupun sekumpulan pemuda yang berpikiran singkat. Mereka berbicara dengan perbicaraan yang seolah-olah mereka sahaja yang terbaik. Mereka membaca Al-Quran tetapi tidak memberi kesan di dalam hati mereka. Mereka keluar dari agama Islam ini secepat anak panah yang meluncur dari hujungnya. Apabila kamu sekalian bertemu dengan mereka, maka beranilah mereka, kerana peperangan mereka mendapat ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kita semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di masa ini dunia menyaksikan banyak kematian yang berlaku akibat peperangan. Telah disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-haraj, iaitulah peperangan dan pembunuhan, peperangan dan pembunuhan, peperangan dan pembunuhan. Peperangan yang berlaku pada abad yang ke-21 telah menyaksikan jutaan manusia itu dibunuh. Pada hari ini, pada abad yang ke-21, peperangan terus berlaku di beberapa negara seperti Syria, Iraq, Afghanistan, Palestin dan lain-lain negara lagi. Dia turut mengorbankan banyak nyawa dan jiwa. Apa yang lebih membimbangkan pada hari ini, peperangan yang berlaku di Iraq dan Syria seolah-olah menggambarkan apa yang disebut di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Pembunuhan yang berluasa sehingga pembunuh tidak tahu mengapa dia perlu membunuh, dan bangsa bunuh tidak tahu apakah motif dia perlu dibunuh. Manusia membunuh semahunya. Dia mencukukan suasana fitnah sehingga antara kumpulan bertentangan tidak mengenali siapa musuh dan siapa kawan. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam peristiwa pembunuhan ratusan orang pada baru-baru ini, kumpulan IS mengaku bertanggungjawab melakukan keganasan tersebut. Sebahagian daripada kita menyokong sesuatu kumpulan akan ada semangat semata-mata tanpa mengenali siapakah sebenarnya mereka itu. Siapakah mereka? Sejarah penubuhan IS telah dikesan dari kumpulan yang diketuai oleh Abu Musa al-Zarqawi yang menumbuhkan jemaah Tauhid al-Jihad pada sekitar 1999.
sebenarnya asalnya ditubuhkan untuk menentang penaklukan Iraq di Amerika telah bertindak secara melampau bukan sahaja terhadap musuh Islam tetapi juga terhadap orang-orang Islam yang sewenang-wenangnya dituduh sebagai berkongkol dengan musuh Islam. Akhirnya siapa sahaja yang tidak sehaluan dengan mereka dituduh sebagai Taliban musuh dan dijatuhkan hukum murtad dan kafir. Pada tahun 2004, kumpulan ini telah mengisytiharkan bersekutu ataupun berbayar dengan kumpulan Al-Qaeda yang mulai dikenali sebagai Tanzim Al-Qaeda di Iraq setelah Abu Mus'ab al-Zarqawi terbunuh pada tahun 2006. Pemimpin kumpulan ini diganti pula oleh Abu Ayyub al-Nasri yang mengisytiharkan penubuhan Daulah Islam di Iraq. Pada tahun 2010, Abu Ayyub al-Nasri terbunuh dan diganti oleh Abu Bakar al-Baghdadi yang diberi keterangan terkorban pada 11 Oktober yang lalu. Apabila Syria bermula pada tahun 2011, mereka mula mengembangkan sayap ke Syria dan mula menggunakan akan nama Islam di Iraq dan Syam ataupun ISIS dan ini dikenali sebagai IS. Namun pada Februari 2014, Al-Qaeda yang dilihat sebagai kumpulan Islamis itu sendiri menolak dan memutuskan hubungan dengan IS kerana tindakan IS lebih jauh melampau. Sedang kali ini yang dihormati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, antara kerjasama yang melampau yang dilakukan oleh kumpulan IS ialah membunuh secara memantuk para kepala atau wartawan yang dituduh sebagai agen Amerika. Yang kedua, membunuh dengan memantuk kepada 2 orang Muslim kemanusiaan tersebut sebagai amaran pada kerajaan tersebut supaya tidak campur tangan dalam krisis Iraq dan Syria. Seterusnya, membunuh tahanan dengan cara melepaskan mereka hidup-hidup. Yang keempat, membunuh kawanan perang mereka dengan mengunci di dalam mereka dan menembak dengan roket sehingga mati terbakar hidup-hidup. Yang kelima, mengikat bom seledak, bom peledak di leher kawanan yang meletupkannya sehingga terputuskan kepalanya. Yang keenam, merogol wanita-wanita yang dikawal kerana dianggap sebagai hamba kawanan perang. Yang ketujuh, antara jenayah kejam yang lain dilakukan oleh mereka adalah memusnahkan rumah-rumah ibadah, pengkuburan, membunuh orang-orang awam tanpa mengira orang dewasa, wanita ataupun kanak-kanak. Ini adalah sebahagian kecil daripada contoh-contoh pembunuhan secara kejam oleh IS tanpa kepercayaan dan akhlak Islam. Pembunuhan IS ini bukanlah diambil daripada media barat yang mungkin berkepentingan, tetapi daripada sumber-sumber pemberitaan IS sendiri yang secara terbuka mengakui perbuatan mereka bahkan menghibahkannya dengan bangganya. Sedang itulah berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala kejahilan terhadap al-jihad atau menolong kebilangan umat Islam menyokong perjuangan kumpulan ini yang berpastikan keganasan dan kezaliman. Kumpulan ini berjaya mempengaruhi golongan muslim profesional dan yang terpelanda, ahli perniagaan, ahli ekonomi, pegawai kerajaan dan wanita-wanita Islam untuk sama-sama menyertai gerakan mereka. Kumpulan IS ini melakukan pembunuhan yang kejam, penyembelihan, pengombakan setiap hari secara dan kejam. Bukan sahaja kepada mereka yang bukan Islam, pada dasar orang-orang Islam termasuklah alim ulama sunnah yang berbeza pendapat dengan mereka. Ini benar-benar amat bertentangan dengan konsep penasihat yang dianjurkan oleh umat Islam di dalam agama Islam. Sedang hari ini dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala menyadari betapa bahayanya kefahaman dan ideologi IS ini terhadap akidah Islam. Maka umat Islam hendaklah menjauhi ajaran dan ideologi IS ini kerana menyeluruh yang bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenar. Menurut pegangan Al-Sunnah wal Jamaah,
antara penyelenggaraan yang dapat diselesaikan dalam IS ini ialah yang pertama, menegakkan daulah IS menggunakan kaedah jihad fisal, iaitu perang dan keganasan dengan cara membunuh musuh dan orang awam yang tidak kena mengenai dan tidak berdosa secara zahir. Malah mereka menegaskan sesiapa yang tidak menyertai jihad sebagai melakukan dosa dan kafir. Yang kedua, kumpulan IS ini juga mengkafirkan umat Islam yang mengamalkan sistem demokrasi dan terlibat dalam pilihan raya dan kepartian. Yang ketiga, kewujudan negara-negara Islam selain IS adalah negara kafir dan wajib diperangi. Yang keempat, mereka mengkafirkan orang yang tidak seharuan dengan kumpulan mereka dan menghalalkan darah mereka termasuk pemerintah Islam yang tidak menegakkan hukum syariah dalam sesebuah negara. Yang kelima, mereka mengisytiharkan sesebuah daulah secara haram yang tidak mendapat pengiktirafan di mana-mana pihak termasuk kesatuan ulama sedunia. Sudah jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, semangat yang berapi-api tanpa ilmu seperti yang dipegang oleh golongan IS ini akan mendorong pendekatan keras dan ekstrim seperti yang pernah timbul daripada kelompok Khawarij dalam sejarah umat Islam yang lalu, di mana mereka dengan mudah mengkafirkan sesiapa sahaja yang tidak menyokong gerakan mereka tanpa mengira latar belakang dan alasan orang yang menolak mereka. Mereka menggunakan hujah daripada ayat-ayat Al-Quran secara salah tanpa merujuk pada huraian daripada hadis dan tafsiran para alim ulama. Sudah jemaah yang dirahmati Allah, mengakhiri akan khutbah pada hari ini. Marilah sama-sama kita menghayati kembali dengan apa yang telah disebutkan di perisi kandungan khutbah pada hari ini. Yang pertama, Islam melarang sekeras-kerasnya sebarang bentuk kekejaman dan pembunuhan tanpa hak yang dilakukan oleh mana-mana pihak terhadap umat Islam ataupun yang bukan Islam. Yang kedua, umat Islam dilarang menyertai apabila tindakan ekstrim oleh mana-mana kumpulan yang termasuklah IS. Yang ketiga, umat Islam hendaklah memantapkan iman dan memperkasakan Islam dengan ilmu pengetahuan serta memelihara hubungan harmoni sesama Islam dan bukan Islam. Yang keempat, ibu bapa, para pendidik, para pemimpin hendaklah bersama-sama memainkan peranan dan mengawasi dan mencegah pengembangan atas fahaman IS ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahannam. Ia akan kekal di dalamnya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan sentiasa murka padanya dan melaknatnya serta menyediakan baginya azab siksa yang besar. Surah An-Nisa ayat 1. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatan innahu huwas sami'ul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.